Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya muliakan Tuan Imam, barisan ahli jawatan kuasa masjid, pimpinan-pimpinan agama, pimpinan-pimpinan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Pertama dan selamanya kita syukur banyak pada Allah Ta'ala. Kata ulama, manusia Allah Ta'ala lahirkan dalam keadaan tidak mengerti apa-apa. Sebagaimana dalam perut mak kita, waktu kita berada dalam perut ibu kita, kita tak tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita mau. Namun demikian Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dalam keadaan kita tidak pernah berdoa dan memohon merayu kepada Allah, Allah sediakan dua keperluan kita paling besar dalam perut ibu kita, iaitu nafas dan juga makanan. Kita tak pernah minta, tak bisa minta, Allah bagi. Begitulah juga Masya Allah bila kita main di alam dunia ni, kita tak pernah minta, Allah Ta'ala bagi pada kita keperluan jasad dan roh. Jasad kita nak makan, kita tak minta, makanan pun Allah bagi. Kita tak minta, Allah Ta'ala bagi kita agama Islam, iman, untuk kita sempurnakan kehidupan dunia kita ni. Tak minta pun Allah bagi. Begitulah juga di alam akhirat, kita tak minta syurga pada Allah, dan kita tak berani nak minta syurga pada Allah. Tapi tanpa kita bagi, tanpa kita minta, Allah telah kurniakan dan bahkan Allah telah janjikan kepada kita. Sebab itulah ulama kata, inilah lambang kasih sayang Allah kepada hambanya. Nikmat dunia yang kita tak mampu bilang, yang tak mampu kita hitung ini, yang mana Nabi SAW beritahu umat dunia fil akhirah, tiadalah kenikmatan dunia yang mana selama 60-70 tahun kita hidup di dunia, kita rasa dah cukup banyak nikmat kita dapat. Dulu kita main di alam dunia ni, nama pun tak ada, pangkat pun tak ada, kekuatan pun tak ada, sahabat pun tak ada. Kita dalam keadaan dhaif, kita hanya pandai menangis saja, kita tak pandai bercakap. Tetapi Allah Ta'ala perlahan-lahan tambahkan nikmat kepada kita. Ulama kata ni'matul ijad, nikmat daripada tidak wujud kepada ada. Dulu kita tak ada, 100 tahun dulu tak ada siapa kenal kita, tak ada siapa sebut nama kita, tak ada siapa pun bangga dengan kita. Tetapi Allah Ta'ala yang mewujudkan kita di dunia daripada tidak ada. Dan setelah kita ada ni, dibagi ni'matul imdad, nikmat pertambahan. Lepas tambah satu nikmat, tambah satu nikmat. Dulu anak seorang, lah ni 2 orang. Daripada 2 jadi 3. Allah tambah nikmat. Daripada biasa-biasa lama-lama jadi luar biasa. Sebab itu Allah Ta'ala beritahu pada baginda sallallahu alaihi wasallam, walil akhiratu khairul laka minal ula. Nikmat akhir yang mendatang lebih baik daripada nikmat yang terawal. Hidup Nabi SAW semakin hari semakin indah, semakin hari semakin banyak nikmat demi nikmat yang Allah tambah kepada Nabi. Namun demikian, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan nikmat yang kita kecap dekat dunia, yang mana kalau Allah suruh kita tulis satu-satu nikmat ini, yang mana ulama kata jadikanlah daun-daun kayu di dunia ini sebagai kertas, jadikan ranting-ranting kayu sebagai pena, dan jadikan lautan sedunia sebagai tinta untuk kita menulis keagungan, kebesaran, kehebatan, kemuliaan, ketinggian, keperkasaan, wahdaniyatullah, samadaniyatullah, kibriyaillah. Dan kita nak tulis nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang telah Allah bagi kepada kita. Ulama kata lautan sedunia akan kering dan ranting-ranting akan patah, kertas-kertas akan dipenuhi dengan catatan-catatan. Namun demikian, nikmat Allah yang masih belum kita tulis masih terlalu banyak. Nikmat yang tak akan mampu kita tulis di dunia ni adalah nikmat akhirat. Sebab apa tuan-tuan mulia? Kita belum pernah pergi sana. Tak ada siapa pun pernah masuk syurganya Allah Ta'ala. Namun demikian, dalam membayangkan, membandingkan antara nikmat dunia dengan nikmat akhirat, yang hari ini banyak orang
Dia kata akhirat tu kemudian. Jadi kita pulun dunia dulu sebab dunia dulu. Kehidupan dunia mai dulu. Kehidupan akhirat kemudian. Jadi dia kata akhirat tu bila dibelakangkan. Sehingga ramai di antara manusia sanggup korbankan nikmat akhirat asalkan dapat kenikmatan dunia. Sedangkan Nabi SAW membayangkan mad dunia tiadalah kenikmatan dunia, kehidupan dunia, kesenangan dunia, kelazatan dunia, yang mana Allah Ta'ala jadikan dunia ini manis. Kata Nabi SAW, innamad dunya hulwatun khadirah, hanya saja dunia ini dijadikan hijau dan manis. Hijau dan manis tu pada pandangan manusia, hakikat dia tidak begitu. Ulama kata dunia ini Masya Allah indah dalam bayangan, indah dalam khayalan, tetapi buruk dalam kenyataan. Dunia ni kata ulama, dalam bayangan kita, kalau kita besar, kita banyak, itu nikmat. Tapi tanyalah pada orang yang ada kereta banyak, kan, dia nak bayar road tax tiap-tiap tahun, dia nak maintenance kereta dia setiap bulan, nak bayar road tax, nak bayar insurans, nak isi minyak, nak servis. Masya Allah, dunia ni indah dalam bayangan tetapi buruk dalam kenyataan. Terbalik pula dengan agama. Agama ni buruk dalam bayangan. Amalkan agama. Macam pagi ni kita mai sembahyang subuh berjemaah. Bagi orang yang tak bangun subuh, dia kata susah-susah apa amal agama. Kami relax je, tidur kat rumah kami. Tetapi hakikat sebenarnya agama ni buruk dalam bayangan tetapi indah dalam kenyataan. Orang duduk dalam agama ni macam ikan duduk dalam ayak. Masya Allah, tenang, bahagia, aman, selesa. Masya Allah, tidak gelisah. Orang hidup dalam maksiat, hidup dalam dunia ni, Masya Allah, Masya Allah, dalam keadaan kegelisahan, kebimbangan, ketakutan. Ahli dunia dalam ketakutan sebab apa? Dia takut nikmat dunia yang Allah bagi ni akan tercabut. Masya Allah. Dan orang di dunia ni, Masya Allah, tabiat manusia ni, ulama kata dunia ni indah selagi belum dapat. Tapi bila dah dapat, biasa-biasa saja. Kita teringin nak pakai botol besar, tuan-tuan, kan? Masya Allah, lama mengidam. Bila beli, tuan-tuan, pakai 3 hari sedap, masuk hari keempat jadi biasa-biasa. Ulama kata orang duduk tepi pantai, dia kata alangkah bertuah orang duduk atas gunung, nampak mereka happy je. Kita duduk tepi pantai ni banyak masalah. Tapi bila dia pergi atas gunung 3 hari, dia nak balik semula ke pantai. Sebab apa? Dia merindukan tempat dia. Macam kita lah, orang Malaysia rasa bestnya duduk di Eropah. Dia pun pergi berjalan ke Eropah. Masuk minggu kedua, tuan-tuan, dia dah mula merindukan makanan Melayu pula. Masya Allah. Kalau gitu, lebih baik duduk Malaysia lah daripada duduk di Eropah. Sebenarnya dunia ni indah selagi belum dapat. Dan kita nampak indah itu selagi ada pada tangan orang. Bila ada dalam tangan kita, dunia dah jadi biasa. Itulah hakikat dunia. Jika dibandingkan dengan kenikmatan akhirat, Nabi SAW beritahu, sebagaimana seorang di kalangan kamu mencelupkan hujung jarinya ke dalam sungai ataupun ke dalam lautan, falyanzur bima yarja', hendaklah dia melihat banyak mana air yang menitik di tapak, di hujung jari dia. Sebanyak itulah banyaknya nikmat dunia, kelazatan dunia, kemanisan dunia, jika dibandingkan dengan kelazatan, kenikmatan, kekekalan nikmat di alam akhirat. Jadi sebab itulah, tuan-tuan rahmatullah Allah, Allah Ta'ala hantar para anbiya alaihi wassalatu wassalam mai cerita dekat kita hakikat dunia dan hakikat akhirat, supaya kita tidak menggadaikan akhirat kita disebabkan urusan-urusan duniawi kita. Hari ini banyak orang dia kata akhirat tu tak apalah kita korbankan, yang penting kita seronok lah, kita enjoy lah ni, hak depan mata. Akhirat tu nanti kita tanggung, dia kata. Tetapi tuan-tuan mulia,
Allah Ta'ala adalah Tuhan yang maha adil. Kata ulama, di dunia ni punya adil Allah Ta'ala untuk keperluan jasad manusia. Makanan manusia ni, orang kafir pun makan yang sama, orang beriman pun Allah bagi layanan makanan yang sama. Tak ada lebih, tak ada kurang, sama aja. Makanan jasad, kita makan ikan, orang kafir pun makan ikan. Yang taat pada Allah pun makan daging kambing, yang neraka pada Allah pun makan daging kambing juga. Tak ada diskriminasi di sisi Allah dari segi layanan. Orang beriman pun menyawa juga pagi ni, orang tak beriman pun menyawa juga menikmati keindahan dunia ni, Masya Allah. Sama juga dengan keperluan rohani, keperluan roh. Sebagaimana orang Islam perlukan agama untuk kenyangkan roh kita, kita perlukan agama, iman dan amal. Begitulah juga orang kafir. Mereka nak tenang, mereka nak bahagia pun mereka perlukan iman. Betapa adilnya Allah Ta'ala. Orang beriman kalau tak amal agama pun tak akan bahagia. Orang kafir kalau nak bahagia mesti kena amalkan agama, iaitu masuk Islam, baru dia akan bahagia. Sementara di alam akhirat, betapa adilnya Allah Ta'ala. Setiap orang di kalangan kita dah ada sebuah tempat, sebuah rumah di syurga, dan setiap orang di kalangan kita ada maq'adun fil jannah wa maq'adun fil nar. Tempat duduk dalam syurga pun ada, tempat duduk dalam neraka pun ada. Orang beriman pun ada, orang kafir pun ada. Supaya kita tahu betapa adil Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, nanti di hari kiamat, bila mana satu orang kafir dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka, ini janji Allah Ta'ala. Walaupun dari segi pembahasan ulama, Allah mampu memasukkan orang yang kafir ke dalam syurga dan memasukkan orang beriman ke dalam neraka, itu kemampuan Allah. Tapi Allah Ta'ala tak akan buat. Menerusi hikmah Allah Ta'ala, Allah Ta'ala pasti menunaikan janji dia. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak pernah memungkiri janji. Barang siapa yang beriman dan beramal soleh di dunia ini, pasti dan pasti kami akan masukkan mereka ke dalam syurga. Dan barang siapa yang kufur pada Allah dan mendustakan ayat Allah, mengingkari perintah Allah di dunia ini, akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka. Ini adalah merupakan dustur Allah, undang-undang Allah, usul ketetapan yang Allah telah tetapkan. Walaupun Allah mampu nak tukar orang beriman masuk ke neraka dan untuk masukkan orang yang kufur ke dalam syurga Allah Ta'ala, walaupun Allah berkuasa, tetapi Allah tidak lakukan. Mana Ustaz tahu? Di dunia ni pun kerajaan kita ni, Masya Allah, tak akan masukkan orang tak bersalah ke dalam neraka, dalam penjara, Masya Allah kan? Apatah lagi Allah Ta'ala tak akan dimasukkan orang taat, Nabi-Nabi, orang soleh, wali-wali Allah, hafiz-hafiz Quran, orang yang istiqamah solat berjemaah. Secara umumnya, secara logiknya, Allah Ta'ala tidak akan masukkan mereka ini ke dalam api neraka. Dan mustahil secara logiknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan masukkan penyembah-penyembah berhala ke dalam syurga Allah Ta'ala. Tetapi tuan-tuan mulia, nanti di hari kiamat, bila Allah masukkan ahli neraka ke dalam neraka, ahli syurga ke dalam syurga, Allah bukakan untuk mereka sebuah pintu. Allah Ta'ala akan tanya pada ahli neraka, Allah bukakan pintu syurga, lalu Allah telah tunjukkan hadza maq'aduka fil jannah. Ini tempat duduk kamu dalam syurga. Seandainya pada suatu kehidupan di dunia dahulu, kehidupan yang lampau, kamu taat kepada perintah aku, kamu mentaati perintah para nabi, kamu mencontohi kehidupan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka inilah tempat yang selayaknya untuk kamu. Bagi tambah menyesal lagi,
Dia dah masuk neraka dengan azab, menyesal lagi kerana telah mengorbankan syurga mereka. Yang mana syurga itu, Masya Allah, nanti kita akan ceritakan sifatul jannah, apakah itu ciri-ciri, dan juga Masya Allah bagaimana kriteria syurga yang Allah sediakan untuk orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Sebab lah ni Masya Allah, kita taat pada Allah, bukan tak taat tuan-tuan, tapi ketaatan kita itu biasa-biasa, tak taat luar biasa. Dan kadang-kadang kita taat pada Allah diiringi bercampur baur dengan sifat malas. Orang yang tak ada motivasi dalam beribadat, selalunya dia buat ibadat biasa-biasa ataupun dalam keadaan malas. Ada setengah orang kena tipu dengan syaitan. Masya Allah, syaitan tipu kita, kata ulama, 7 lapisan penipuan syaitan. Ditipu kita ni. Mula-mula sekali syaitan tipu apa? Dia kata hampa semua ni ahli neraka, tak layak nak masuk syurga. Dan Masya Allah, dibisik kat telinga kita, hang ni ahli neraka, hang ni ahli neraka. Sampai setengah orang dia anggap hell, dia buat gitu. Neraka tu macam seolah neraka tu tempat yang syok pula nak pergi. Sampai bangga pula, kalau betul ahli neraka, memang saya ahli neraka. Apa pula dah. Masya Allah, syaitan membisikkan di telinga manusia supaya putus asa daripada rahmat Allah, tidak percaya pada janji Allah Ta'ala. Tuan-tuan rahmat Allah, namun demikian, kita manusia biasa, Allah bagi fitrah, Allah bagi akal, Allah bagi iman, Allah bagi hati. Kita boleh timbang. Ketika mana iblis kata kita ahli neraka, Nabi Muhammad SAW mai kata kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap orang di kalangan umat aku pasti akan masuk syurga. Antara kata iblis dengan kata Nabi, siapa kita nak percaya? Dan tentu kita akan percaya janji Allah dan Rasul, umat akhir zaman semua akan masuk syurga. Bila kita terbentuk minda, I'm the people of Jannah, saya ni ahli syurga. Dah tentu berbeza kalau kita membayangkan kita dah tak ada harapan, kita ni dah jauh, dah sesat, dah banyak ingkar pada Allah. Sebab tu kalau kita jumpa orang yang banyak buat dosa, orang yang jauh daripada Allah, jangan kita putuskan dia, harapan dia daripada rahmat Allah. Dia rasa dia dah tak ada harapan, saya dah terlambat ustaz, dosa saya terlalu banyak. No, kita kata awak masih ada peluang, awak masih ada harapan, awak masih ada peluang untuk berjaya. Awak boleh jadi calon ahli syurga. Allah bukan kira di awal, Allah kira di akhir. Innamal a'mal bil khawatim. Bagi semangat sehingga mereka putus asa, kembali mendapat harapan. Maka bila orang tadi dah dapat harapan, syaitan bisik kat dia, hang ahli neraka. Iblis, hang kata aku ahli neraka. Nabi dan Allah dan Rasul kata setiap manusia ni dilahirkan untuk jadi ahli syurga, Masya Allah. Jadi aku percaya kata Allah, aku tak percaya kata iblis. Iblis kata aku bagilah hang peluang. Hang nak sangat ibadat, aku bagi hang ibadat. Hang nak sangat berjuang untuk agama, aku bagi. Tapi tolong buat dalam keadaan sambil lewa. Buatlah asal buat. Semayang asal solat, mengaji asal mengaji. Orang Indonesia bilang asal-asalan. Orang Indonesia lah. Asal buat je. Masya Allah. Makan tak boleh asal. Bak makan, oi tak ada apa ni, particulars. Tapi bak ibadat asal buat sudahlah. Sampai ada setengah orang jumpa kita, ustaz jangan paksa saya solat ustaz no. Sebab saya nak buat ni pun mujuk dah, dia kata. Kan? Saya nak semayang ni pun mujuk dah. Allah patut bersyukur dah saya nak buat ni. Pula dah. Dia pula cakap macam tu. Kan? Kalau saya mogok tak nak buat macam mana? Dia ugut pula. Ini manusia ditipu lagi oleh syaitan. Kita pun habaq kat syaitan iblis. Aku dah lapang masa untuk Allah. Takkan aku buat ibadat main-main. Takkan sambil lewa. Kerja dunia pun buat sambil lewa. Majikan tak suka. Tak ada siapa suka pekerja yang sambil lewa. Allah yang maha sempurna takkan diterima ibadat sambil lewa.
ibadat dalam keadaan malas, tak bersemangat, sambil menguap, sambil tak nampak, sambil berkhayal sembahyang, tak ingat pada Allah, tak khusyuk, maka wahai iblis, bagilah peluang aku nak sembahyang dengan khusyuk. Masya Allah. Iblis kata, dah nak sangat, aku bagilah hang sembahyang dengan khusyuk, baca ayat Quran elok-elok ya, sedap-sedap ya, tapi tolong ya, bacalah dalam keadaan merasakan kamulah yang terbaik, orang lain semua tak betul pula dah. Syaitan ni pandai juga. Dulu dia letakkan kepada kita ni, sebelum kita berhijrah, sebelum berubah, kita bangga dengan dosa yang kita buat. Sebelum ni merempit, kita bangga dengan rempit kita. Sebelum ni kita buat macam-macam dosa, kita berbangga dengan maksiat. Bila kita dapat hidayah, dia tipu kita pula, berbangga pula dengan taat. Malam ni aku seorang je sembahyang tahajud dalam kampung ini, orang lain semua tak bangun. Masya Allah. Dia rasa bagus pula. Dulu tak bagus, sekarang ni perasaan bagus pula. Syaitan tipu dengan penyakit riak. Masya Allah. Kita pun cerita kat syaitan, iblis, walaupun kau suruh aku tunjuk kat orang dalam beribadat, tetapi pada pandangan aku, pandangan manusia itu semua tak penting. Kita riak ni nak tunjuk kat orang, tapi aku tak perlu pun nak tunjuk kat orang, sebab yang aku harapkan hanya satu pandangan, itu pandangan Allah Ta'ala. Masya Allah. Allah pandang aku cukup dah dalam sembahyang. Allah pandang aku dalam majlis ilmu ni, Allah tengok aku cukup dah. Nazara ilayya. Masya Allah. Biar Allah Ta'ala pandang kita. Masya Allah. Biar Allah tengok kita, biar Allah tenung kita, Allah redha dekat kita. Tuan-tuan mulia, akhirnya Masya Allah, syaitan dia dah tipu kita 5 peringkat. Mula-mula dia tak bagi kita buat ibadat, kita nak buat, disuruh kita buat main-main. Bila kita buat sungguh-sungguh, disuruh kita riak pula. Masya Allah. Bila kita buat dalam keadaan begitu, wahai iblis, 4 ke 5, mula dia tak bagi kita buat. Masya Allah, ditipu kita. Lepas tu bila kita nak buat, disuruh buat main-main pula. Bila kita buat sungguh-sungguh, disuruh riak pula. Bila kita kata begitu, bila kita tak mau riak, dia kata, hebat sungguh hang no. Berkat ilmu yang kamu ada ni, kamu selamat daripada tipu daya syaitan. Masya Allah. Semua syaitan kata, hang selamat daripada tipu daya aku ni sebab hang pandai lah, sebab hang terror, sebab hang ada ilmu banyak, hang mengaji, hang ada mursyid, ada tok guru. Masya Allah. Maka akhirnya kita pun habaq kat syaitan. Jangan terpedaya tuan-tuan. Masya Allah. Kita kata, wahai syaitan, aku selamat daripada tipu daya kamu ni bukan sebab ilmu aku, bukan sebab ketaatan aku, bukan sebab kebaikan aku. Aku selamat daripada tipu daya syaitan disebabkan rahmat Allah Ta'ala, hidayah daripada Allah. Allah Ta'ala yang selamatkan aku. Habis itu syaitan dia akan bagi serangan yang terakhir, penipuan dia yang terakhir. Dia kata, wahai manusia, aku nak habaq kat kamu satu perkara lah. Kamu sembahyang tunggang tunggik sekalipun, pergi haji tiap-tiap tahun, buat baik macam-macam, tapi kalau Allah Ta'ala dah takdirkan kamu mati sebagai ahli neraka, dalam qada dan qadar Allah Ta'ala, takdir Allah di Lauhul Mahfuz, kamu ahli neraka, sembahyang tunggang tunggik macam mana pun tetap ahli neraka juga. Tetapi kalau Allah Ta'ala takdirkan dalam Lauhul Mahfuz engkau akan mati sebagai ahli syurga, buatlah dosa macam mana pun tetap masuk syurga juga. Dia patah balik pada soalan yang awal tadi. Masya Allah. Akhirnya kita jawab dekat syaitan, wahai syaitan, ini semua janji kamu, aku tak percaya. Aku tetap positif kepada janji Allah dan Rasul. Innal ladzina amanu wa amilus salihat, orang yang beriman dan beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka adalah hamba Allah yang terbaik di atas muka bumi ini. Jazaohum 'inda rabbihim, balasan orang buat baik di dunia ini di sisi Tuhan mereka, jannatu adnin, mereka akan dapat jannatu adnin nanti di hari kiamat.
Orang masuk syurga, tuan-tuan akan dibukakan pintu neraka pula untuk dia. Allah Ta'ala tunjuk, hadza maq'aduka finnar, ini tempat duduk kamu dan neraka seandainya hari ini kamu gagal masuk syurga. Nak bagi tambah syukur. Hak tadi yang kafir nak bagi tambah menyesal, masuk neraka menyesal. Tengok tempat duduk dalam syurga yang terlepas daripada dia, dua penyesalan. Penyesalan ketiga ahli neraka, bila Allah bagikan bahagian syurga orang kafir tadi kepada orang beriman. Bidadari dia bagi dekat orang beriman. Syurga dia, negara yang dia dapat tu bagi dekat orang beriman. Nikmat syurga tu terlepas daripada tangan dia kepada orang beriman. Orang beriman pula bahagian neraka dia dibagi pada orang kafir supaya bertambah lagi kesyukuran dia pada Allah Ta'ala. Jadi dia dapat syurga dia, dapat syurga bahagian orang kafir pula untuk dia. Inilah Allah Ta'ala akan buat nanti di hari kiamat. Sebab itu tuan-tuan mulia, hari ini kadang-kadang kita duduk dengar daripada kecil lagi, ustaz kita duduk cerita buat baik masuk syurga, buat jahat masuk neraka. Tapi kita kadang-kadang kita ingat syurga tu macam mana, khayalan kita. Sedangkan Allah Ta'ala firman dalam hadis kursi, nak gambarkan betapa indahnya syurga yang Allah Ta'ala bukan akan sedia, bahkan telah pun disediakan dan sedang diperindahkan, dipercantikkan syurga kita berdasarkan ibadah kita pada saat ini. Masya Allah, ibadah kita buat ini bukan hari-hari standard, hari-hari menambahkan kenikmatan, kelazatan, keindahan, kecantikan, kesegaran syurga yang kita nak pergi ini. Masya Allah, hakikatnya kita sedang membuat persiapan nak balik, persiapan nak pulang kampung. Kita mai di dunia ni musafir. Sebab itu Nabi SAW ajar kita tak buat rumah besar, tak buat kenderaan besar, tak sediakan orang kata keperluan berlebih-lebihan. Sebab dia tahu dunia ni bukan tempat tinggal, tetapi dunia ni tempat kita meninggal. Dunia ni tempat persinggahan. Seperti kata Nabi, aku ni seperti kama sali rajulin istazalla tahta syajarah, seperti seorang lelaki yang singgah berteduh di bawah sebatang pokok, di bawah naungan sebatang pokok, sementara nak balik ke kampung. Masya Allah, tinggal sekejap je. Tuan-tuan yang mulia, Allah Ta'ala firman dalam hadis kursi tentang syurga, a'adatu li'ibadiyas salihin, aku telah mempersiapkan untuk hamba aku yang baik, yang soleh di dunia ni. Nak tahu orang soleh ni mudah je. Kita, anak kita pun kita kenal, ini anak yang baik, ini anak yang nakal. Masyarakat pun boleh nilai, ini orang baik, ini orang tak baik. Kita pun diri kita ni tuan-tuan, nak tahu kita baik ke tak baik, yang pertama memang kita duduk dalam suasana ketaatan. Ada orang kata, macam mana nak tahu ini ahli syurga, macam mana nak tahu ini ahli neraka? Walaupun benda itu rahsia Allah Ta'ala, tapi ulama kata ketika mana Nabi SAW ceritakan Allah Ta'ala telah ciptakan syurga dan Allah Ta'ala telah tentukan ahli syurga, Allah ciptakan neraka dan Allah tentukan ahli neraka. Habis itu sahabat Nabi sedih waktu itu, ya Rasulullah, fafimal amal, kalaulah Allah dah tentu ahli syurga dengan ahli neraka, untuk apa kita beramal? Amal macam mana pun tetap masuk neraka juga kalau Allah Ta'ala kata kita ahli neraka. Macam tadilah tuan-tuan yang mulia, Nabi SAW itu ya'malu, beramallah kamu, kullun muyassarun lima khuliqa lahu, setiap orang akan dipermudahkan oleh Allah untuk menjalani jalan yang telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala ke atas diri dia. Kalau di saat ini kita sedang nampak kita sedang berada di jalannya orang-orang soleh, jalannya para nabi. Jalan para nabi ni apa? Memakmurkan masjid, solat berjemaah 5 waktu, ngaji Quran, solat tahajud, menghafal Quran. Ini jalan ke syurga lah ni. Jadi kalau kita tengok kita sedang berada di jalan syurga, berarti inilah jalan yang Allah telah takdirkan untuk kita. Jangan keluar lagi daripada jalan ini. Kalau kita sedang tengok kita berada di jalan maksiat, jalan dosa,
jalan kufur, jalan syirik. Tapi Allah Ta'ala belum tutup pintu. Kita masih boleh berusaha, masih boleh berdoa, masih boleh meminta, boleh merayu, dan boleh keluarkan diri kita daripada jalan ahli neraka ke jalan ahli syurga. Tuan-tuan rahmatullah, Allah beritahu a'adatul ibadiyas salihin, aku telah mempersiapkan untuk hamba-Ku yang baik di dunia ini. Ada orang dia tak baik, tetapi dia berkawan dengan orang baik. Allah Ta'ala suruh kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang beriman, takutlah pada Allah dan bergabunglah bersama dengan orang-orang yang benar. Kita tak baik, tapi tanda orang baik disuka berkawan dengan orang baik. Itu pun termasuk dalam golongan orang-orang soleh. Aku sediakan untuk hamba-Ku yang soleh ma la ainun ra'at, satu tempat, satu wilayah, satu tempat tinggal yang mana indah di syurga ni tak ada mana-mana mata daripada mata manusia di dunia ni yang diizinkan oleh Allah menyaksikan keindahan syurga dengan erti kata yang sebenarnya. Wala udhun sami'at, kemerduan bunyi yang ada dalam suara yang ada di dalam syurga itu, kemerduannya tak pernah didengari oleh sesiapa pun, telinga siapa pun di kalangan manusia di atas muka bumi. Wala khatara ala qalbi bashar, dan desain bangunan syurga. Saya main di Pulau Pinang ni tengok banyak bangunan lawa-lawa tuan-tuan. Kita pergi di KL lagi banyak bangunan lawa. Pergi ke Eropah lagi banyak bangunan cantik-cantik. Tapi yakinlah desain istana kita dalam syurga lebih indah, lebih cantik, lebih canggih, lebih sophisticated, lebih canggih lagi, lebih terkini lagi daripada segala binaan yang ada di atas muka bumi ini. Faqra'u in syi'tum, kata Nabi, kalau kamu nak tasawur, nak khayalkan tentang syurga yang bukan Allah sekadar offer dekat kita. Kadang-kadang kita ni tak yakin dengan janji Allah. Betul ke Allah ni nak bagi syurga setara ni kat kita? Syaitan menimbulkan keraguan dalam hati kita. Jangan-jangan tak dapat lagi. Masya Allah. Sedangkan Allah Ta'ala telah beritahu dalam hadis kursi, faqra'u in syi'tum. Kalau nak tasawurkan syurga, bacalah ayat ini dalam surah As-Sajdah. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tak ada siapa pun di kalangan manusia di dunia ini yang mengetahui apa bentuk nikmat-nikmat yang sedang Allah telah sediakan untuk kita dalam syurga, yang mana seandainya kita yang tengah berpenat lelah, bertungkus lumus beribadat pada Allah, letih, penat, sakit. Hari ini kita tengok orang di Israel, orang di Palestin, di Gaza, sakit kan tuan-tuan? Letih, sakit, kecewa kan, pilu, mati, luka. Hari ini kita tengok benda tu macam buruk tuan-tuan. Tetapi tuan-tuan mulia, bila mereka kembali ke alam akhirat, bila mereka melihat ganjaran yang Allah sediakan, qurrata a'yun, sejuk mata tuan-tuan. Rupanya berbaloi pengorbanan kita di dunia. Kita mati di jalan Allah, anak kita mati di jalan Allah, rumah kita hilang di jalan Allah. Kita nampak macam buruk, tetapi sebenarnya kebaikan menanti mereka di alam akhirat. Bila ditukarkan dengan kenikmatan, segala kesedihan hilang, segala kepiluan di hati hilang, segala kekecewaan hilang. Bila tengok rupanya qurrata ayun, nikmat-nikmat yang menyejukkan mata, jazaa'an bima kanu ya'malun. Hebatnya Allah dengan manusia ni tuan-tuan. Allah Ta'ala masa kita dekat dunia, bila kita buat ibadat, Allah kata jangan mengaku kita yang buat kan? Sebab tak ada siapa pun akan masuk syurga dengan amalan dia. Kata Nabi, Masya Allah, la yadkhulu ahadun al-jannata bi'amali. Tak ada siapa akan masuk syurga dengan amal ibadatnya sendiri kan? Wala anta ya Rasulullah, Tuan sendiri pun tak masuk syurga dengan ibadat Tuan. Pada pandangan kami,
Orang lain tak apalah masuk syurga dengan rahmat Allah. Patutnya Nabi ini masuk syurga dengan ibadat dia sendiri. Sebab Nabi berdakwah di siang hari, dibaling batu, dipukul, diseksa sampai berdarah-darah, dihalau, diusir, sampai nangis-nangis, teriak-teriak. Nabi keluar daripada kota Mekah. Dan di malam hari Nabi beribadat pada Allah sampai bengkak kaki. Patutnya Rasulullah ni masuk syurga dengan ibadat dia, dengan amal dia. Tapi bila Nabi habaq kata, bila ditanya wala anta ya Rasulullah, adakah Tuhan juga termasuk orang yang akan masuk syurga dengan rahmat Allah? Nabi kata wala ana illa ayyataghammadani Allah birahmatih. Aku juga tidak terkecuali, aku juga akan masuk syurga dengan rahmat Allah. Masya Allah. Itu secara dasarnya. Tetapi bila kita dah masuk syurga, Allah kata berkat amal kamulah aku masukkan kamu ke dalam syurga. Masa kita nak masuk syurga, dia tak bagi kita kata kita masuk syurga dengan amal kita. Tapi bila kita masuk syurga, dia kata jazaa'an bima kanu ya'malun. Ini semua berkat susah payah kamu, ini semua kamu dapat berkat amalan kamu, berkat pengorbanan kamu, berkat keletihan kamu, berkat mujahadah kamu. Ini hari ini kamu dapat segala nikmat ini. Inilah Allah, tuan-tuan. Dia tak bagi kita ni sentiasa confident dengan diri kita. Bila kita dapat syurga, ini sebab kamu. Dan ulama kata Allah ni punya pengasih, punya penyayang. Nak masuk syurga bukan semesti ibadat kita 100%, Masya Allah. Kalau 100% khusyuk, 100% ikhlas, tak ada siapa pun dapat masuk syurga. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Masya Allah, faman thaqulat mawazinuh, siapa yang berat neraca kebaikan dia daripada neraca kejahatan, fahuwa fi 'ishatir radiyah, dia akan dapat kehidupan yang diridai. Kan? Kalau Allah nak ambil 100%, tak ada siapa di kalangan kita beribadat 100%, tuan-tuan. Tapi Allah kesian. Sebab itu tuan-tuan rahmatullah Allah, dalam menceritakan tentang syurga ini, walaupun sebagian ulama kata tak boleh beribadah kerana nak syurga, dan juga tak boleh beribadah kerana nak selamat daripada api neraka. Itu secara dasarnya, Masya Allah, kita ibadat kerana Allah. Ulama kata memang kita beribadat untuk dapat redha Allah, tetapi untuk dapat semangat dalam beribadat, ruh dalam beribadat, orang Islam kena ada sifat takut dan harap. Takut kepada azab Allah dan harap kepada janji Allah. Ini dua sifat yang Allah suruh. Walaupun kita tak boleh beribadat kerana nak syurga dan takut neraka, tetapi dalam Islam, takut dan harap itulah menyempurnakan iman kita. Wajib ada dalam diri kita sewaktu beribadat rasa motivasi nakkan syurga dan rasa motivasi nak selamat pada neraka. Dan ulama kata, ala innal jannata la yanamu talibuha, orang nak memburu syurga tak boleh tidur di malam hari. Selalunya pemburu syurga dia tak lena tidur di malam hari. Wa innan nara la yanamu haribuha, ketahuilah neraka itu tak akan tidur malam orang yang mana nak lari pada neraka. Jadi kalau kita tidur malam dalam keadaan tenang tu, kita ni sebenarnya tak ada takut dan tak ada harap. Masya Allah, malam tidur relax, tak ada niat nak bangun tahajud. Sedangkan orang yang betul-betul takut pada Allah dan harap syurga, dia pasti bangun malam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yad'una rabbahum khaufan wa tam'a. Mereka doa kepada Allah dalam keadaan takut dan tamak, takut kepada neraka Allah. Sahabat Nabi bila ditanya, hampa ni manusia ke malaikat? Tabi'in tanya pada para sahabat. Sahabat Nabi kata, kami ni manusia biasa. Bila kami penat, kami kena berehat. Bila kami mengantuk, kami kena tidur. Tuan-tuan mulia, tapi kata tabi'in, kami tengok kamu sangat kurang tidur. Bukan kata sahabat Nabi, kita di akhir zaman ni kadang-kadang kita tengok sebagian ulama-ulama kita ni kadang-kadang 1 jam je depa tidur di malam hari. Kan? Awak depa ni tak letih ke? Tak mengantuk ke? Depa ni bukan manusia ke? Tuan-tuan mulia, memang manusia.
Tapi bila kerisauan akhirat datang di depan mata kita tuan-tuan, kerisauan dunia jadi kecil. Masya Allah. Sebab itu hari ini kita kena letak risau akhirat, fikir risau akhirat, kebimbangan akhirat. Sebab itu sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Rawaha, satu malam dia bangun solat tahajud, dia menangis dalam doa teresak-esak. Isteri duduk tidur jenjak tepi dia, bangun ambil wuduk, doa tepi dia, nangis juga. Habis doa tanya pada suami dia, abang nangis sebab apa? Isteri kita selalu dipeka tentang perkembangan kita. Dia kata, abang menangis bila teringat kaki abang akan melintas titian siratal mustaqim, sebuah titi yang mana Masya Allah tak nampak dengan mata nak pijak. Tuan-tuan, kalau dalam gelap gelemat, waktu itu tuan-tuan nak pijak titi tapi lampu tak ada, nak buh kaki tak tahu nak buat apa, dan kita diperintahkan melompat titian siratal mustaqim. Hari ini abang menangis sebab abang tak tahu selamat ke tidak abang nak melintas titian siratal mustaqim sebelum nak sampai di syurga Allah Ta'ala. Sebab itu abang menangis. Adinda pula menangis sebab apa? Adinda menangis sebab sedih tengok abang menangis. Masya Allah. Ini keadaan para sahabat Nabi Ridwanullah Ta'ala al-Majma'in. Satu hari Nabi SAW tanya pada para sahabat, ala ketahuilah, Nabi ini dia bukan sekadar memberi semangat untuk amalkan agama, tetapi Nabi juga adalah pakar motivasi yang nak bagi para sahabat Nabi ini lebih bersemangat. Hak dah semangat tu lagi, lebih semangat lagi. Nabi tanya, hal musyabbirun lil jannah, ada siapa-siapa nak menyinsir lengan nak masuk syurga? Maksudnya nak masuk syurga kena sinsir lengan. Maksud sinsir lengan kinayah daripada berkorban bermati-matian. Masya Allah, baru dapat masuk syurga. Tak dapat dengan angan-angan. Laisatil jannatu bitamanni. Syurga bukan boleh dapat dengan angan-angan. Barang mahal. Kalau dekat dunia ni nak dapat duduk kondo mewah dekat Penang ni, macam mana kita kerja? Kan? Nak dapat pakai kereta mewah sikit dekat dunia ni, macam mana kena kerja? Begitulah orang nak dapat kesenangan di akhirat, kena korban banyak dekat dunia ni, korban untuk agama. Masya Allah. Kalau cerita bab korban pula, korban ulama kata ada 5 peringkat korban. Yang pertama korban harta. Masya Allah. Bagi duit kat masjid. Masya Allah, dekat Pulau Pinang ni banyak saya tengok masjid-masjid dibangun oleh ekonomi orang Islam sendiri. Masya Allah. Itu bagus, satu bentuk pengorbanan. Orang Malaysia terkenal sebagai golongan yang suka menderma. Masya Allah. Tapi ulama kata korban harta ni korban paling bawah sekali, level paling bawah. Semua orang boleh buat. Ada orang dibagi duit kat masjid, dia tak pergi masjid pun, mudah, barang mudah boleh bagi. Duit ada 1,000 bagi 1,000, 10,000 ada, 100,000 ada, 1,000,000 bagi pun ada. Tetapi kadang-kadang orang yang boleh bagi harta ni belum tentu dia boleh bagi masa untuk Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala tanya kita dalam hadis kursi, Allah minta kita buat apa? Tafarragh li'ibadati, lapangkanlah masa kalian untuk beribadah padaku di dunia ini. Amla qalbaka ghinan, aku akan penuhi dada kalian dengan kekayaan. Hari ini Allah minta kita korban masa malam sikit, bagilah untuk Allah. Tidur tak apa, tapi bagi masa sikit untuk Allah. Hari ini hari-hari ni kita duduk kuliah ni, ini kita bagi masa untuk Allah lah ni. Macam adik-adik kita ni keluar satu hari jalan Allah, ini masa yang kita bagi untuk Allah khusus. Itu satu benda yang Allah sangat hargai. Kalau kita ada kekasih, kita bagi masa kita untuk kekasih kita, walau 1 jam, walau 2 jam, kita pasti akan rasa sangat bermakna pada hari itu. Tapi kalau kita ada kekasih, kita tak nak lapang masa untuk dia. Dia tunggu-tunggu kita tak bagi masa. Malam pun tak ada, siang pun tak ada. Ini tak patut dinamakan kekasih. Kalau kita kekasih Allah, kita suka bersunyi diri. Macam mana kekasih suka
bersunyi-sunyi. Malam-malam orang yang nyenyak tidur, kita duk mesej, kita duk layan, kita duk sembang. Masya Allah, suka bersunyi diri, berkhalwat. Orang yang cinta pada Allah, dia akan suka berkhalwat dengan Allah Ta'ala. Dia tak akan tidur malam hari, melainkan dia kena solat tahajud. Nabi kita SAW ni contoh kita, tuan-tuan. Kalau sembahyang tahajud, Nabi bagi masa untuk Allah sampai bengkak kaki. Sampai isteri Nabi pula tanya, ya Rasulullah, Tuan kan telah dijamin keampunan oleh Allah, kenapa ibadat sampai bengkak kaki? Nabi kata, aku nak jadi hamba paling bersyukur pada Allah Ta'ala. Tapi kalau Nabi tertinggal solat tahajud, apa Nabi buat? Tuan-tuan mulia, ulama kata dalam hadis ada sebut, Nabi SAW kalau tertinggal solat tahajud disebabkan ketiduran, Allah jamu Nabi malam tu tertidur sampai subuh tak bangun solat tahajud. Ataupun Nabi sakit, ada hari-hari yang Nabi sakit, Nabi tak dapat bangun tahajud, Nabi akan qadha balik. Bila Nabi kalau malam tertidur, bila Nabi terbangun, Nabi akan qadha solat tahajud 12 rakaat untuk cover balik malam tadi tak dapat bagi masa untuk Allah Ta'ala. Kita pun sama, tuan-tuan. Malam yang kita tak bangun tahajud, jangan biar lagu tu ya. Satu benda biasa di negara Arab, lepas sembahyang, habis sembahyang subuh, kita akan tengok ramai orang pergi belakang sembahyang sunat 2 rakaat. Kalau buat kat Malaysia, orang kata apa, dia ajaran sesat ke? Kan? Mana ada sembahyang sunat lepas subuh? Memang kami tak sembahyang sunat selepas subuh. Kami qadha balik sembahyang sunat qabliyah subuh yang kami tinggal tadi, yang mana nilai sembahyang sunat sebelum subuh lebih berharga daripada dunia dan seisi-isinya. Kami tak nak terlepas pahala itu pada hari ini. Bila kami terlepas sebelum subuh, lepas subuh kami buat. Akan negara Arab banyak kan, mereka duduk sembahyang lepas sembahyang subuh, pergi belakang sembahyang. Kalau kat Malaysia kita buat, orang kata ni sesat kan. Masya Allah, nak sembahyang nyorok-nyorok sikit kat belakang, sembahyang kat atas kan, supaya orang tak kata kita. Masya Allah, kita bagi masa untuk Allah Ta'ala. Yang ketiga, pengorbanan manusia boleh bagi pada Allah Ta'ala. Apa dia? Pengorbanan masa, harta, pengorbanan masa, pengorbanan diri kita, tubuh badan kita. Hari ini orang di Palestin, dia boleh tunjuk dah depan Allah di hari kiamat nanti parut-parut di badan dia ni, tuan-tuan. Ya Allah, ini parut luka ni, orang Israel kan seksa kami, ni badan kami. Boleh tunjuk parut luka di badan itu lambang pengorbanan kita untuk Allah Ta'ala. Sedangkan Nabi SAW beritahu apa? Man laqiyallah, barang siapa bertemu Allah Ta'ala di hari kiamat, walaysa fi wajhihi atharul jihad, sedangkan di wajahnya tak ada sikit pun kesan mujahadah, susah payah di jalan Allah, parut tak ada pun di badan. Kalau kita ni duk tengok parut luka kita ni, tuan-tuan, kebanyakannya luka lutut injet, tuan-tuan, bukan kerana pengorbanan di jalan Allah, tapi di jalan biasalah nak cerita apa jadi sensitif, tuan-tuan. Ustaz cakap tu terasa saya, Ustaz, lutut saya injet, belakang tulang jadi slip disc, Masya Allah. Masa kita muda dululah kan. Tetapi tak ada salah lah ni yang kita nak akhir hayat kita ni, bagaimana tubuh badan kita ni kita gunakan khidmat untuk agama Allah Ta'ala. Letih kerana agama, susah kerana agama, payah kerana agama, sedih kerana agama, gembira kerana agama. Badan kita guna untuk agama, baru kita level masuk pengorbanan nombor 3, Masya Allah. Pengorbanan nombor 4, tuan-tuan, sahabat Nabi lalui pengorbanan perasaan. Nak masuk syurga kena korban perasaan, Masya Allah. So kita semua ada nafsu. La yu'minu ahadukum, tak sempurna iman seorang kamu, hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih, sehingga nafsu dia, keinginan dia ikut ajaran yang Nabi bawa. Bila nak tahu begitu, tuan-tuan, bila Allah uji kita dengan benda yang kita tak suka kan. Bila Allah suruh buat benda yang kita tak suka, kita suka benda ni tapi Islam kata tak boleh, ataupun kita tak suka benda ni, Islam galakkan kita buat, kita tukar perasaan kita daripada benci kepada suka, baru kita menama orang beriman, tuan-tuan. Hari ini kebanyakan orang Islam di akhir zaman, dia amal agama ikut nafsu dia, ikut selera dia. Hak mana dia nak buat, dia buat. Hak tak minat, saya kurang minat Quran, Ustaz,
saya minat selawat je Ustaz. Tak boleh gitu. Kena minat semua. Semua benda yang Nabi minat kita minat. Saya minat tahajud je Ustaz. Zikir saya tak minat. Saya minat umrah je Ustaz. Benda lain saya tak minat. Tak akan sempurna iman kita. Semua benda yang Nabi minat, semua kita minat. Semua yang Nabi tak minat, itu yang kita tak minat. Tuan-tuan, baru sempurna iman kita. Dalam peperangan Hudaibiyah, walaupun Hudaibiyah ni tak perang pun, tapi dipanggil Ghazwah, peperangan, sebab dalam peperangan Hudaibiyah sahabat Nabi telah berjaya mengkesampingkan kehendak perasaan mereka demi nak sempurnakan keinginan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjaya sahabat Nabi dalam perjanjian Hudaibiyah, walaupun nafsu tak suka, nafsu nak pergi buat umrah ni, tapi dah Nabi kata kita balik tahalul, Nabi suruh tahalul, tahalul lah. Tapi walaupun hati perasaan hancur, kecewa, tetap buat apa yang Allah dan Rasul suka. Dan paling akhir sekali tuan-tuan, korban sebelum nak masuk syurga ni, Allah dah janji dalam Quran, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah beli harta dan nyawa orang beriman dengan syurga. Syaratnya apa? Yuqatiluna fi sabilillah. Mereka berperang di jalan Allah, fayaqtuluna wa yuqtalun. Sama ada mereka penggal kepala musuh atau musuh penggal kepala mereka. Benda ni orang Islam paling takut nak cerita tuan-tuan. Akhir zaman ni nak cerita tentang jihad, tentang peperangan, perjuangan, jadi macam satu dosa pula tuan-tuan. Takut nak cerita tentang perjuangan. Kita takut nak cerita tentang syahid. Sekarang ni akhir zaman ni dalam ceramah-ceramah pun orang takut nak cerita bab mati syahid. Sedangkan Nabi SAW beritahu, man qutila duna malihi, barang siapa terbunuh untuk mempertahankan harta dia, macam orang Palestin, fahuwa syahidun, dia mati syahid. Wa man qutila duna nafsihi, barang siapa terbunuh untuk selamatkan nyawa dia, fahuwa syahidun, dia orang mati syahid. Kita bukan sekadar nak kejar syahid, bahkan kita digalakkan dalam Islam bercita-cita nak mati syahid. Masya Allah. Sehingga dalam sepotong hadis Nabi SAW bersabda apa? Man sa'alallaha ta'ala asy-syahadah, barang siapa berdoa pada Allah minta mati syahid. Ada tak dia minta mati syahid dalam doa kita lah ni? Tak berani ya tuan-tuan nak minta mati syahid kan? Masya Allah. Kadang-kadang kita ni handai juga minta syahid. Bila time Allah nak bagi syahid kan, masa tu dah nak syahid dah, tiba-tiba doa pada Allah, ya Allah belum lagi, ya Allah tak sedia lagi ni, ya Allah kalau lah ni tak sedia lagi, ke depan boleh tak? Ini kalau kita betul-betul minta nak mati syahid bisidqin, minta dengan jujur pada Allah, dengan ikhlas, dengan sebenar-benarnya minta nak mati syahid, ballaghahu Allah Ta'ala manazil syuhada, Allah pasti akan menyampaikan kita kepada kedudukan darjat orang mati syahid. Wa in ma ta'ala firashi, sekalipun dia mati di atas hamparan tidur dia. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu doa lain pula, minta mati syahid juga. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik, ya Allah kurniakan aku mati syahid di jalan-Mu ya Allah. Waj'al mauti fi baladi habibik, tetapi jadikan kematian aku di negeri kekasihmu di Madinah. Akhirnya Sayyidina Umar dapat mati syahid di Madinah, di atas hamparan tidur dia, dia ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Tuan-tuan mulia, Masya Allah, ini semua amalan yang dijanjikan untuk masuk pintu gerbang syurga. Nabi kata, adakah sesiapa nak menyisir lengan, nak masuk syurga dengan pengorbanan? 5 pengorbanan tadi tuan-tuan. Sahabat Nabi angkat tangan, nahnul musyabbiruna lil jannah ya Rasulullah, kami semua golongan yang akan menyisir lengan sebelum mati ni untuk masuk syurga Allah, untuk buru syurga Allah, untuk raih syurga Allah Ta'ala. Nabi cerita apa itu syurga. Al-jannatu wa rabbil Ka'bah, bermula syurga itu demi Tuhan Ka'bah. Kata Nabi, wallahi syurga itu nur yatala'la, sebuah cahaya yang bergemerlapan. Tapi peliknya syurga ni tuan-tuan, syurga tak ada matahari tapi terang. Sebab itu hari ni cahaya matahari bukan datang daripada matahari. Cahaya
Terangnya dunia ni adalah datang daripada Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Yang bagi cahaya langit dan bumi ni Allah, bukan matahari, bukan bulan. Itu cuma tipu daya mata kita saja. Sebab nanti di hari dalam syurga tak ada matahari, tak ada bulan, tetapi tuan-tuan mulia, masya-Allah, syurga tetap terang. Masya-Allah, la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Dalam syurga kita tak akan nampak matahari lagi. Sebab itu nak tengok matahari, tengoklah kat dunia ni, puas-puas. Dalam syurga nanti tak ada matahari dah. Lah ni je kita selfie matahari, kan? Masya-Allah, matahari cantik sungguh hari ni. Ambil gambar. Sebab kat syurga nanti tak ada tengok matahari. Tuan-tuan mulia, nurun ya ta'ala, cahaya yang bergemerlapan. Wa raihanatun tahtaz, bunga-bunga raihan yang sedang mekar, masya-Allah, kata Nabi. Bunga raihan ni kat Malaysia tak ada, tuan-tuan. Kami belajar Pakistan dulu, ada bunga raihan, harum warna kuning, masya-Allah. Ini raihan, kan? Raihanah. Masya-Allah. Kita pun nama anak kita Raihan lelaki, Raihanah perempuan, masya-Allah. Bunga dalam syurga, warna kuning-kuning, masya-Allah. Masya-Allah. Wa qasrun masyid, istana yang tersergap indah. Saya duduk dalam masjid ni, tuan-tuan, surau tuan-tuan ni, masjid ni. Rasa kalau besar ni rumah saya, okey dah kot dah. Rumah kita utara masjid ni, rasa okey dah kot dah. Cantik, lawa, helifan ada, kapet ada, aircon ada, besar ni pun okey dah. Tapi bayangkan istana kita dalam syurga nanti, Nabi kata labinatun min zahabin, dia punya dinding dia seketul batu daripada emas, masya-Allah. Batu dia, batu bata tu, bricks itu daripada emas. Walabinatun min fiddatin bayda, seketul batu yang kedua daripada perak yang berwarna putih. Walabinatun min durratin bayda, dan seketul batu daripada, orang kata, mutiara yang berwarna putih. Penang ni pulau mutiara. Tuan-tuan, nanti mutiara tu lekat kat dinding. Wa milatuha al-misk, dan simen untuk salut batu tu adalah daripada kasturi. Plaster dengan kasturi, tuan-tuan. Itu dinding rumah kita dalam syurga. Husabauha al-lu'lu' wal marjan, batu-batu kerikil di tepi jalan ni semua lu'lu' dan marjan. Turbatuha za'faran, debunya adalah daripada bunga za'faran. Wa qasrun masyid, istana yang tersergap indah, di bawahnya tajri min tahtil anhar, di bawah lantai istana ni mengalir anak-anak sungai. Sungai syurga itu 4 jenis sungai Allah sebut dalam Quran, iaitu fiha anharum mimma in ghairi asid, air biasa. Bawah lantai istana kita ni, bayangkan kalau di tempat kapek ni diletak kaca. Di bawah kaca itu ada satu sungai putih, tuan-tuan, jernih, air sungai biasa. Kedua pula, aliran mengalir di bawah lantai istana kita dalam syurga, sungai daripada madu, masya-Allah. Lah ni nak beli madu sebotol pun ratus-ratus, kan? Madu sidir. Ini Allah buat sungai madu dalam syurga. Dalam sungai madu pula ada ikan pula, tuan-tuan. Ingat, dalam madu tak ada ikan, dalam madu ada ikan lain, air biasa ikan lain. Masya-Allah. Lantai ketiga pula ada sungai air arak, tuan-tuan. Dekat dunia ni, siapa minum arak di dunia tak akan merasa minum arak di syurga. Siapa pakai, lelaki pakai barang kemas, barang emas di dunia ni, pakai emas sebagai perhiasan, masuk syurga dah tak boleh pakai barang emas nanti dalam syurga. Menyesal dia. Siapa yang lelaki pakai baju sutra di dunia, dia tak akan dapat pakai baju sutra dalam syurga Allah Ta'ala. Ini Allah Ta'ala uji orang lelaki di dunia ni. Sebab itu orang perempuan kena syukur kepada Allah. Allah bagi dia pakai emas, boleh pakai sutra. Untuk sebab wanita dia Allah jadikan perhiasan. Tapi untuk orang lelaki ujian, supaya kita sabar sedikit sebelum kita masuk ke syurga Allah, menikmati air arak dalam syurga. Sejenis minuman namanya Ar-Rahiqil Makhtum. Ulama telah buat nama kitab pula, Rahiqil Makhtum. Rahiqil Makhtum dia apa? Air arak yang dicedok aiskrim kasturi, bubuh kat dalam atas tu jadi flat, tuan-tuan. Minum sebagai minuman yang paling lazat dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan air sungai keempat adalah sungai susu, tuan-tuan, yang tidak basi, yang tidak akan busuk selama-lamanya. Dalam sungai susu pun ada ikan juga.
Masya Allah, itu bawah lantai rumah kita dalam surga. Wa raihanatun tahtaz wa qasrun masyid. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, dalam surga ada cahaya yang terang benderang, ada qasrun masyid, wa raihanatun tahtaz wa nahrun muttarid, air sungai yang sentiasa mengalir. Sungai mengalir ini pula ikut kehendak pemilik syurga. Syurga kita rasa hari ini nak mengalir kono, dia mengalir kono. Esok kita suruh reverse, dia reverse sungai, tuan-tuan. Hari ini suruh mengalir di bawah, mengalir di bawah. Esok berasa nak suruh sungai naik ke atas, Allah Ta'ala alirkan sungai ikut kehendak Tuan syurga ni, tuan-tuan. Inilah istimewanya syurga yang Allah bagi kat kita. Dia automatik. Sebab tu saya habaq kata manusia tipu kita, kata ini automatik Ustaz. Ini rice cooker automatik, kan? Ini kipas automatik, ini aircon automatik, ini kereta automatik. Betul ke automatik, tuan-tuan? Hari ni kita dah ada kereta pula, kereta elektrik akan datang ni, kan? Tesla punya kereta, tak payah isi minyak petrol lah. Kita kata ini lagi canggih. Tapi kalau tak cas kereta tu, boleh jalan tak, tuan-tuan? Kalau tak boh, hak automatik ni, kereta automatik. Kalau tak boh minyak petrol, tak tekan butang, tak bawa remote, kan, tak jalan kereta tu. Ini lift ni automatik ni, jangan tekan. Habaknya kat dia nak pergi tingkat 30. Tapi tuan-tuan, tak ada benda automatik dalam dunia ni. Automatik dalam syurga. Syurga ni ikut niat kita. Hari ni nak makan apa pagi ni, niat, mai selalu, tuan-tuan. Siap selalu dah, ready, Masya Allah. Jadi tuan-tuan rahmat Allah, sungai yang sentiasa mengalir. Dan wahulalun kathirah, pakaian yang banyak Allah nak bagi. Pakaian ahli syurga nanti daripada sutra, tuan-tuan. Dan Masya Allah dipakaikan kepada mereka, yuhallawna fiha min asawir. Orang lelaki dalam syurga boleh pakai gelang min zahabin wa lu'lu'a, emas, perak dan juga permata. Masya Allah, ada tiga ayat Quran, Masya Allah, emas, perak dan juga daripada permata yakut, kan, ataupun daripada mutiara. Kita punya gelang di tangan kita, Masya Allah. Dan Allah telah jadikan kita kenikmatan, iaitu mendapat bidadari wa zaujatin hasna. Ahli syurga ni dapat dua jenis perempuan dalam syurga. Yang pertama bidadari syurga, yang memang cantik jelita, Masya Allah, rupawan, Masya Allah. Sebab itu dipanggil hur, yang menghairankan mata yang melihat. Tengok perempuan tu pun terperanjat dah. Allahu Akbar. Berdebar, hati kita ni berdebar, jantung kita tengok dia, dan dia pun cinta kat kita. Kat dunia ni banyak perempuan cantik, kita minat kat dia, tapi dia senyum pun tak mau kat kita. Bidadari ni kita senyum kat dia, dia senyum kat kita. Kita kenyik mata kat dia, dia kenyik mata 10 kali kat kita, tuan-tuan. Masya Allah. Itu bidadari syurga, tuan-tuan. Ada dipanggil nisa'u ahli jannah, isteri ahli syurga yang berada di dunia ni, Masya Allah. Makcik-makcik, akak-akak di belakang sana, mereka ni adalah wanita-wanita yang akan menjadi peneman suami mereka dalam syurga. Mereka jauh lebih cantik daripada bidadari lagi, jauh lebih istimewa daripada bidadari. Sebab bidadari tak ada cahaya solat, tak ada nur solat, nur puasa, nur zakat, nur haji, nur iktikaf, nur solat berjemaah, nur baca Quran. Tapi wanita-wanita dunia yang masuk syurga 70 kali ganda lebih cantik lagi daripada bidadari dalam syurga nanti. Sebab itu jangan cemburu dengan bidadari, insya-Allah taala. Tapi cemburulah dengan suami juga. Ustaz cerita pasal bidadari, tak syok ceramah, kan? Sebab cerita pasal bidadari. Sedangkan tuan-tuan yang mulia, itulah kehendak Allah Ta'ala nak layan siapa yang korbankan perasaan di dunia ini untuk Allah, untuk redha Allah. Allah sempurnakan kehendak dia di dalam syurga nanti. Pakaian pun ada, kenderaan pun ada, buah-buah yang sentiasa masak. Dan yang paling akhir sekali Nabi kata, wa maqamin alin, tempat-tempat yang tinggi. Masya Allah. Syurga ni, saya nak tutup dengan ceramah saya pagi ni dengan sepotong hadis Nabi SAW bersabda apa? Ana dhaminun bibaitin fi rabadil jannah. Masya Allah. Liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Aku jamin sebuah istana, sebuah rumah di bahagian bawah daripada syurga. Syurga ni ada tempat rendah,
ada tempat tengah, ada tempat tinggi. Macam dekat dunia lah, ada valley, lembah kan. Di valley pun kita mau rumah juga, di tengah-tengah pun, tengah bukit pun kita mau juga rumah, atas bukit pun kita mau rumah. Tapi syurga, ada syurga yang istana dia terapung di angkasa, tuan-tuan. Ada istana dia terapung di angkasa. Sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, lagu mana nak naik? Di mana tangganya? Zaman tu tak ada lift, macam mana tangga nak naik? Nabi kata kita terbang je, terbang je pergi dekat syurga tersebut. Masya Allah, ini kemuliaan Allah bagi pada ahli syurga, dipanggil maqamin ali, tempat yang tinggi. Masya Allah, tempat yang tinggi Allah telah bagi. Ana dhaminun, aku jamin sebuah mahligai di lembah syurga, di kawasan tanah bawah, tanah rendah di syurga. Liman tarakal mira'a wa in kana muhiqan, bagi umat aku yang meninggalkan perdebatan sewaktu di dunia ni, sekalipun dia di pihak yang benar. Hari ini tuan-tuan, kita banyak berdebat dalam Facebook, tuan-tuan, dalam WhatsApp. Kadang kita rasa kita betul, orang tak betul. Meninggalkan perdebatan demi menjaga silaturahim sangat besar maknanya di sisi Allah Ta'ala. Hari ini kita suka berdebat, tak ada kena-mengena apa. Orang dekat kedai kopi, kita tengok orang tengah mood elok, kita pergi ajak berdebat pula, tuan-tuan. Berdebat ni bukan satu sifat yang baik kan. Sifat berdebat nak menang ni sifat orang munafik. Tinggalkan perdebatan. Ya, tuan nak menang, silakan tuan-tuan. Saya memang saya orang tak bukan orang yang pandai berdebat. Saya tak reti, saya lemah. Tak apa, tuan nak menang, ambil menang, tak apa, insya-Allah, asalkan tuan happy. Masya-Allah, tak apa. Yang penting saya dapat syurga, saya dapat istana dalam syurga. Wa bi baitin fi wasatil jannah, aku jamin sebuah mahligai di tengah-tengah syurga. Liman tarakal kazib, bagi umat aku yang meninggalkan bercakap bohong. Hari ini cakap bohong dah jadi umum di kalangan kita. Kita sendiri pun kadang-kadang bohong dengan anak kita. Mengaji betul-betul, nanti abah beli itu, abah beli ini. Tiba-tiba sampai masa kita tak beli. Jangan cakap bohong, cakap yang jujur, cakap yang benar. Siapa tinggal cakap bohong, walaupun dalam keadaan berseluruh, dalam keadaan bergurau, pun tak cakap bohong. Nabi SAW antara orang yang mana gurauan Nabi, Nabi bergurau dengan orang, tapi gurauan Nabi itu gurauan yang benar. Masya Allah. Seorang makcik depan Nabi SAW berjumpa dengan Nabi. Nabi tengok dia tua, gigi pun dah tak apa nak ada. Nabi kata, makcik kan, Masya Allah, orang macam makcik tak masuk syurga kan. Menangis makcik itu. Akhirnya Nabi pujuk balik makcik itu, sebenarnya makcik saya gurau ya kan, bukan maksud makcik tak masuk syurga. Makcik nanti masuk syurga jadi anak dara balik, jadi tak masuk syurga dalam keadaan tua macam ni, masuk syurga dalam keadaan muda belia macam anak dara balik. Baru happy balik makcik itu, suka balik. Nabi, gurauan Nabi adalah gurauan yang benar, mendidik, gurauan yang bawa pada pendidikan. Hari ini kita di madrasah kadang-kadang budak-budak tahfiz, anak murid saya lah, seorang datang menangis jumpa ustaz. Kenapa nangis? Kawan buli kan. Masya Allah. Panggil hak buli tu, kenapa hak buli dia? Saya bukan buli ustaz, saya bergurau je dengan dia kan. Bergurau sampai menangis kawan. Itu bukan bergurau. Bergurau ni apa makna gurau? Kita menimbulkan rasa gembira di hati orang beriman. Sururun tudkhilu fi qulubil mu'min, rasa gembira yang dimasukkan ke dalam hati orang beriman. Dengan gurauan kita, hati dia sedih menjadi gembira. Hati dia bad mood, dengan gurauan kita dia jadi berbunga-bunga hati. Itu makna bergurau. Masya Allah. Dan yang terakhir sekali, Masya Allah, wa bi baitin fi a'lal jannah, aku jamin sebuah mahligai di puncak syurga. Kita suka tempat tinggi, Cameron Highland, Genting Highland. Highland tu maknanya tanah tinggi, tuan-tuan. Kita suka rumah kita di puncak sana. Orang Indonesia bangga dengan puncak. Mau ke puncak yang kamu ini ujung minggu, walaupun jam, tuan-tuan, tapi berebut nak pergi puncak. Jam teruk. Sebab apa? Manusia suka tempat tinggi. Siapa nak syurga yang tertinggi dalam akhirat nanti, maka Nabi beritahu, liman hassana khuluqahu, bagi umat aku yang di dunia ni memperbaiki akhlak dia. Memang kita tak bagus akhlak kita. Sebab itu kadang-kadang adik-adik kita ni keluar satu hari jalan Allah,
waktu kita mengaji, niat kita nak baiki akhlak kita, baiki adab kita, sunnah Nabi kita, nak bagi belajar berjuang untuk agama. Walaupun tak dapat berjuang di Palestin, sekurang-kurangnya sedikit perjuangan kita. Satu hari jalan Allah lebih baik daripada 1000 hari selain daripada jalan Allah Ta'ala. Sepagi sepetang jalan Allah lebih baik daripada mendapat dunia dan seisi-isinya. Jadi siapa nak dapat syurga tertinggi? Bukan pada ibadat, bukan pada tahajud, tetapi pada akhlak kita. Jadi kali itu insya-Allah sahabat Nabi SAW kata, kami semua nak masuk syurga ya Rasulullah. Nabi kata, qulu insya-Allah. Semua cakap insya-Allah. Kami semua nak masuk syurga insya-Allah ya Rasulullah. Kami semua nak masuk syurga insya-Allah ya Allah. Ustaz, kami semua nak masuk syurga insya-Allah. Nabi suruh kita cakap insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala yang maha kaya, kalau Allah bagi semua syurga kat kita pun Allah tak kurang, kan? Masya Allah, Allah maha kaya, Allah boleh bagi syurga pada semua orang. Jadi kerana itu sangka baik pada Allah, dan kita sentiasa berusaha dengan khaufa wa tam'ah, takut dan harap. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala akan himpunkan kita. Allahumma jma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Ya Allah, himpunkan kami dan orang kesayangan kami dalam syurga Jannatul Firdaus. Wahai Tuhan yang menjadi harapan kami, sandaran kami, yang menjadi tempat pergantungan kami, ya Allah. Mudah-mudahan Allah telah himpunkan kita bersama dengan kekasih kita baginda Muhammad SAW di dalam syurga Jannatul Firdaus, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita, Allah terima majlis kita pada pagi ini, tercatat dalam buku catatan amal kita. Kepada penganjur majlis, kepada orang yang menguruskan majlis ini, yang mengatur perjalanan majlis ini, juga Allah telah ampunkan mereka, Allah rahmati mereka, Allah terima mereka. Kepada AJK Masjid, kepada Tuan Imam, kepada semua orang yang terlibat dalam menganjurkan majlis ilmu pada pagi ini, dan kita peserta majlis juga, insya-Allah pulang mendapat keampunan daripada Allah, pulang mendapat rahmat daripada Allah, pulang mendapat sakinah, mawaddah dan rahmah daripada Allah Ta'ala, pulang mendapat ganjaran yang begitu banyak di sisi Allah, insya-Allah. Amin rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la ta'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman wa la matruda birahmatika wa rahmatika rabbil alamin. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa aqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah fil hali wal ma'al innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al jannatal firdaus wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma adkhilna al jannata bighairi hisab. Allahumma adkhilna al jannata bi syafaati nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma adkhilna al jannata bi rahmatikal wasi'ah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ta'ala ala khair khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.